Sebagai Presiden Global Peace Mission Malaysia, adakah ini berkaitan dengan usaha-usaha ataupun ada apa-apakah yang dilakukan dalam konteks Malaysia bagi memperbaiki dan mempertahan orang Melayu? Saya mulakan dengan satu kisah. Bulan lalu saya menghadiri satu majlis di kediaman Duta Besar British di Jakarta. Saya seorang daripada orang diplomat. Saya berikan the Global Peace Mission. How to bring peace to the world? By helping others. So the provocation ends there. Sebab kita bincang pada tersebut sebelum tu tentang masalah dunia, tentang masalah ekonomi, bagaimana kita nak meningkatkan upaya masyarakat Indonesia dan isu Indonesia sebagainya. Tapi poin saya di sini, Melayu dalam psikinya bahawa mereka dinaungi oleh perkara 153, bahawa mereka mempunyai jaminan untuk mendapatkan keistimewaan tertentu berbanding dengan etnik dan kelompok lain. Pasti saja berasa dia dan duduk di dalam keadaan complacent atau zon yang selesa. Dan saya fikir inilah merupakan dilema yang sedang dialami oleh orang Melayu. Dilema kita bukan, atau masalah kita bukan seperti yang dinyatakan oleh penjajah, lazy native. Ini telah dicantas habis sejarahnya oleh pemerintah yang atas. The myth of lazy native. Kita bukan bangsa yang malas. Dan kita tak ada dilema bahawa kita ni DNA orang Melayu ni lemah daripada DNA orang lain, tak boleh jadi bijak. Macam bujak setengah mantan pimpinan kita. Jadi perkara ini telah dibuktikan. Saya ada kawan merupakan seorang yang sangat berjaya belajar dari Amerika Syarikat, dan dia bekerja dengan salah sebuah institusi atau agensi yang paling sukar dimasuki oleh any American sekalipun, iaitu NASA, dan telah mendapat President Award dan sebagainya. Dia sangat berjaya di sana. Tapi bila pulang ke Malaysia, beliau rasa beliau tidak mampu untuk memberikan sumbangan dan tidak mampu untuk merubah struktur, sistem atau institusi yang membolehkan inovasi, kreativiti dan kecemerlangan beliau itu dicurahkan kepada negara sebagaimana yang ditawarkan misalnya oleh Amerika kepada the cream of the cream dari seluruh dunia. Jadi persoalannya bukan Melayu malas, bukan Melayu tak pandai, bukan Melayu tak bijak, bukan IQ kita rendah, mungkin IQ kita tinggi. Tetapi isunya ialah kalau mengambil contoh tadi, masalah struktur, masalah agensi, masalah yang melingkari sosio budaya kita. Misalnya kita ada masalah brain drain. Mengapa mereka berjaya tak mau balik walaupun insentif diberikan, magic ke apa ke, tak jadi juga. Mereka lebih prefer untuk di luar sana, bayarlah scholarship punya pinjaman berapa banyak sekalipun mereka sanggup, daripada mereka tak mampu untuk menyumbang yang terbaik dalam negara kita. Jadi saya fikir ini satu perkara yang sangat penting, di mana kita orang Melayu dan masyarakat Melayu perlu melakukan satu keputusan yang penting dalam merungkai masa depan dan menentukan hal itu. Adakah kita sudah bersedia untuk melepaskan tongkat sakti? Kalau saya tanya ramai-ramai, even profesional Melayu, apakah pandangan anda tentang affirmative action? Adakah anda masih merasakan bahawa dasar ini perlu dikekalkan? Jadi jawapannya, tanya diri sendiri, orang Melayu di sini, adakah kita telah bersedia? Dan kalau kita telah bersedia untuk melepaskan tongkat sakti tersebut, apakah mekanisme, apakah struktur yang kita perlukan untuk melonjakkan orang Melayu? Sebabnya, katakan orang Melayu miskin atau tak mendapat bantuan, the lowest bottom, ya, kita orang Islam, orang Melayu ada institusi zakat. Institusi zakat adalah satu institusi yang sangat penting untuk membantu orang Islam dari dulu zaman Nabi Muhammad SAW, Khalifah, Amirul Mukminin dan sebagainya. Institusi zakat merupakan institusi yang sangat penting sebenarnya kalau kita boleh empower dan perkasaran untuk orang Melayu sampai ke depan. Tapi itulah sekali lagi isu tadi, poverty and shame.
Kita pergi ke grassroots, kita pergi ke akar rumput, jumpa orang Melayu, apa tak pergi ambil bantuan zakat? Malulah, segan lah. Rupa-rupanya betul, kemiskinan itu mendatangkan perasaan malu yang sampai menghalang mereka nak pergi naik pejabat Baitul Mal je, nak pergi ambil duit. Jadi mungkin ini sampai kita terpaksa buat outreach program, NGO membantu pusat zakat untuk menyampaikan dan mengenal pasti mereka-mereka yang miskin atau mereka yang dhaif dan tidak berkemampuan untuk menerima bantuan. Pada masa yang sama, saya melihat bahawa orang Melayu mampu berjaya dan mampu bersaing dalam realiti ekonomi dan juga persaingan hari ini. Ada sekelompok belia dan rakan-rakan saya terlibat langsung dengan apa yang diistilahkan sekarang sebagai startup generation. Ya, mereka misalnya mengambil dan menggunakan pakai idea-idea oleh social tycoon, social media tycoon seperti Peter Thiel. Jadi mereka melaksanakan program-program startup. Dan bila saya tanyakan, kita nampak kejayaan projek-projek ini, social entrepreneurship dan sebagainya. Ini adalah satu eksperimen untuk membebaskan orang Melayu daripada mentaliti makan gaji. Kita sekarang kemasukan ke JPA pun dah banyak kena freeze. Dalam pengangguran makin meningkat. Nak harap tekun, nak harap bantuan, beratur panjang. Jadi apa solusi kita? Kita melaksanakan projek-projek entrepreneurship, tetapi pada masa yang sama mempunyai nilai pulangan balik kepada masyarakat. Dan saya fikir ini yang generasi muda Melayu nak ceburi, dan sebahagian mereka telah ceburi pun, dan mereka sangat berjaya. Dia become millionaires. Dan itu membuktikan dari segi sebenarnya kalau kena caranya betul dorongan dan laluannya, orang Melayu boleh berjaya. Jadi saya ingat the cultural confidence, keyakinan budaya orang-orang Melayu ini perlu kita perkasakan. Perkasakan itu kan susah kan istilah. Dan dia cakap perkasakan, orang tengok saya semacam gitu. Jadi kita jangan biarkan kita nak pihak mendominasi perkataan perkasa. Kita ambil balik perkataan tu untuk kalau saya tulis dengan istilah dia sendiri tu, empower tu, diterjemahkan ke bahasa Melayu. Saya ingat cukup menarik ya. Dan akhirnya saya ingat di kesempatan yang ada ni, saya fikir saya ingin sarankan kepada rakan-rakan agama Islam dan bahasa Melayu, insya-Allah peluang untuk kita maju dan kehadapan itu dan keyakinan perlu dibina. Dan saya petik potong ayat Quran yang selalu dibacakan bahawa kita tidak akan berubah nasib, melainkan kita sendiri, satu kaum kita sendiri yang merubah dirinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini satu ayat yang sangat penting pada umat Islam, bahawa kita perlu merubah kemampuan kita, dan ini selari dengan prinsip perubahan konsep Islam, konsep tajdid, pembaruan yang perlu kepada masyarakat Melayu yang saya fikir ramai di hadapan sini bervisi dan berpandangan bahawa Melayu takkan hilang di dunia. Tetapi yang tak hilang pun bukan Melayu-Melayu yang miskin, bukan Melayu-Melayu yang tidak terhormat, tetapi Melayu-Melayu yang dinyatakan oleh Profesor Kukakin tadi, mereka yang berjaya, mereka yang excellent dalam bidang dan kompetensi masing-masing.